Saya nak membawakan Profesor Madya Dr. Muhammad Izzani Muhammad Zain, iaitu penulis buku dan juga penanalisis politik daripada Universiti Putra Malaysia. Assalamualaikum Dr. Izzani, selamat pagi. Terima kasih kerana bersama kami pada jam ini. Waalaikumsalam, selamat pagi. Okey, Dr. Izzani, kalau kita melihat kepada apa yang dikongsikan oleh rakan-rakan setugas yang berada di lapangan sebentar tadi, mungkin kali pertama kita melihat Johor ini sebagai medan pertembungan parti-parti utama. Kita belum melihat warisan, mungkin kali ini pertama kita lihat di Johor. Muda juga selepas diluluskan pendaftarannya bertanding di negeri Johor, ada pertelingkahan antara sedikitlah antara muda dan juga PKR dan sebagainya. Namun bagaimana doktor melihat pertembungan ini? Apakah cerminannya kepada keputusan dan juga apakah maknanya kepada situasi politik negara secara keseluruhannya? Okey, seperti mana yang kita sedia maklum, pilihan raya negeri Johor merupakan satu pesta demokrasi yang sangat dinantikan oleh rakyat Malaysia, khususnya pengundi di Johor. Dan kalau kita melihat perkembangan daripada sejak SPR mengumumkan tarikh-tarikh penting, pilihan raya dan sebagainya, kita dapat melihat perjalanan ke arah pilihan raya negeri Johor ini sangat dinamik. Bagaimana kita melihat parti-parti politik ingin bersaing secara sihat, secara demokratik. Dan kalau kita melihat perkembangan sehari dua hari ini, parti-parti politik yang bertanding telah pun mengumumkan calon-calon mereka. Dan pada hari ini penamaan calon sudah tentu satu proses pilihan raya yang sangat penting, kerana melalui proses penamaan calon inilah senarai-senarai calon yang bertanding akan dapat disahkan, kerana selepas parti-parti politik mengumumkan calon-calon mereka, mungkin ada perubahan dan pertukaran tahapan akhir di kawasan-kawasan tertentu dan sebagainya. Jadi dengan adanya penamaan calon pada hari ini, kita akan dapat melihatlah senarai calon yang sah bertanding dalam PRN Johor. Saya tertarik tadi dengan pandangan dan perkongsian wartawan yang berada di lokasi tentang Johor itu, kerana saya walaupun saya bukan orang Johor, tetapi saya banyak membuat kajian mengenai Johor. Johor ini sebuah negeri yang sangat dinamik, dan juga mempunyai sejarah yang panjang, dan negeri Johor juga dianggap sebagai economic super powerhouse kerana terletak di sebelah Singapura. Jadi sudah tentu siapa yang akan menahkoda dan memimpin Johor ini suatu hal yang menarik, kerana potensi Johor tidak boleh digadaikan dengan kepentingan politik tertentu. Jadi kita perlukan kerajaan yang stabil, kerajaan yang kukuh yang akan dapat membawa Johor ke mercu yang lebih tinggi. Dan seperti banyaklah aspek-aspek Johor yang sentiasa mendahului negeri-negeri lain dalam konteks warisan dan budaya, dalam konteks pelancongan seperti yang disebutkan tadi. Johor ada potensi yang sangat besar. Malah saya bersama beberapa penyelidik di Universiti Awam, kita telah mewujudkan Pelan Induk Johor sebagai pusat tamadun Melayu antarabangsa 2021 hingga 2025. Dan kita melihat potensi Johor sangat besar. Jadi sudah tentu pilihan raya negeri yang akan berlangsung pada 12 Mac ini bukan sahaja kita untuk meraihkan pesta demokrasi, proses demokrasi melalui pilihan raya, tetapi lebih penting ialah bagaimana pilihan raya ini dapat mewujudkan kerajaan yang stabil, kerajaan yang diyakini oleh pengundi, dan kerajaan yang akhirnya dapat memberi manfaat kepada rakyat, khususnya di Johor. Jadi inilah saya rasa perkara yang penting. Bukan sekadar kita nak meraihkan pesta demokrasi, tetapi bagaimana kita nak menunjukkan bahawa dengan demokrasi ini kita dapat membangunkan negara. Dan satu lagi aspek yang penting juga yang mungkin sudah ramai perkatakan, pelaksanaan undi 18 yang pertama kali di PRN Johor. Jadi kita masih teka-teki undi 18 ini satu hal yang menarik, kerana hampir 750,000 pengundi baru yang akan mengundi dalam PRN Johor ini. Ini juga satu hal yang menarik, kerana kita tidak pasti apakah cita rasa politik mereka. Malah ketika saya berada di lapangan 2 minggu yang lalu, boleh dikatakan bahawa anak-anak muda ataupun di 18 ini kita masih lagi belum mendapat satu bayangan yang tepat
bagaimana mereka apakah motivasi mereka untuk keluar mengundi dan apakah pilihan mereka. Jadi dengan adanya parti muda contohnya, mungkin ini akan menghangatkan lagi pelaksanaan undi 18 dan juga akan memeriahkan lagi lah pesta demokrasi dalam Pilihan Raya Negeri Johor ini. Dr. Izani, kalau kita lihat memang kalau di PRN Johor ini memang sejarahnya tercipta di situ. Bukan saja kalau kita tengok parti-parti yang bertanding itu, kalau saya boleh kira di sini sebanyak 8 parti yang akan menyertai PRN Johor pada kali ini. BN itu sendiri, Perikatan Nasional PN, Pakatan Harapan bersama rakan strategiknya Muda, Pejuang, Warisan. Malah ada parti-parti baru yang kali pertama meletakkan saya kira taruhan mereka pada PRN ini, iaitu PBM, Parti Bangsa Malaysia, dan juga kita ada Parti Sosialis Malaysia juga akan meletakkan calon. Tetapi dengan begitu banyak saya kira parti-parti yang bertanding dengan pilihan yang cukup banyak macam ni, sampai tak ada straight fight satu lawan satu itu, Doktor, dalam semua 56 kerusi ini, sebenarnya bagaimana pengundi nak buat pilihan yang tepat atas faktor apa pada pandangan Dr. Izani? Okey, sebenarnya pengundi ini dia akan mengundi atas beberapa faktor lah. Pertamanya faktor parti, parti yang bertanding. Yang faktor kedua ialah calon, calon yang diletakkan. Yang ketiga biasanya isu-isu yang bermain yang akan mempengaruhi pengundi-pengundi. Dan yang keempat manifesto lah. Jadi biasanya pengundi ataupun tingkah laku pengundi akan dipengaruhi oleh 4 faktor ini. Tidak dinafikan memang kalau kita melihat PRN Johor ini memang pertandingannya 5 penjuru, 6 penjuru dan sebagainya, maka di sinilah faktor calon yang penting. Kadang-kadang pengundi mereka ni tidak ada keterikatan dengan parti-parti yang bertanding, melainkan mereka ini adalah ahli parti. Kalau mereka itu adalah ahli parti tertentu, maka sudah tentu faktor parti itu akan mempengaruhi mereka untuk mengundi. Tetapi kepada pengundi yang tidak ada ikatan, tidak menjadi ahli kepada mana-mana parti politik, maka faktor calon itu penting. Sebab itu parti-parti politik akan meletakkan calon terbaik mereka lah yang boleh menawan hati dan minda pengundi. Jadi faktor calon itu penting. Malah kalau kita melihat apabila parti-parti politik mengumumkan calon-calon, kita dapati parti-parti yang bertanding banyak meletakkan calon-calon ataupun muka baru yang profesional, berpendidikan tinggi dan berpengalaman. Jadi faktor calon ini memang penting dan kita tahu setiap parti menyedari akan hal ini dan sebab itu mereka meletakkan calon-calon yang boleh menjadi taruhan setiap parti politik. Faktor yang ketiga adalah isu-isu semasa. Isu-isu semasa ini mungkin akan menjadi lebih dinamik lah kerana selain daripada isu lokal akan ada isu-isu luar yang dimainkan. Malah kalau kita lihat beberapa hari ini memang isu-isu nasional dimainkan oleh parti-parti politik tertentu untuk membina persepsi awam. Contohnya seperti kes-kes salah laku pemimpin-pemimpin tertentu dan sebagainya. Jadi isu-isu ini akan bermain dalam Pilihan Raya Negeri Johor kerana selain daripada isu-isu tempatan yang saya kira sangat penting, tetapi parti-parti politik tidak terlepas untuk menggunakan, memanipulasikan isu-isu nasional yang di luar Johor untuk membina persepsi pengundi-pengundi. Malah apabila saya turun di lapangan, memang isu-isu tempatan sebenarnya menjadi perhatian dalam kalangan pengundi-pengundi. Mereka tak nak fikir pun isu-isu di luar Johor. Malah apabila kita bertanya apakah isu-isu yang menjadi fokus dan perhatian pengundi-pengundi, mereka mengatakan isu kos sara hidup, isu pekerjaan, gaji yang setimpal dan juga isu-isu yang berkaitan dengan alam sekitar. Jadi ini isu-isu lokal yang sepatutnya dimainkan oleh parti-parti politik. Tetapi kita tak nafikan pada masa yang sama parti-parti akan bermain dengan isu-isu nasional untuk membina persepsi. Dan yang keempatnya adalah manifesto lah. Setakat ini kita tidak lagi melihat secara jelas lah apakah manifesto yang akan ditawarkan oleh parti-parti politik yang bertanding. Mungkin mereka nak menunggu pada masa dan saat yang tepat. Tetapi
kita melihat ada parti politik bertanding sudah pun memperkenalkan tagline masing-masing. Contohnya Barisan Nasional mengetengahkan tagline kestabilan masa depan, Parti Muda cukup bangkit dan sebagainya. Jadi ini mungkin satu petika awal lah untuk mereka menawarkan perkara-perkara agenda tawaran-tawaran baru dalam manifesto mereka. Tetapi saya tak nafikan di antara empat faktor ini, faktor calon juga sangat penting kerana pengundi kita sudah bijak dan mereka sudah lebih selektif untuk memilih calon-calon yang bertanding. Kerana mungkin macam saya katakan tadi, ikatan pengundi ini tidak banyak kepada parti tetapi mereka akan melihat calon. Jadi tidak kiralah calon itu daripada mana sekalipun, kalau calon itu diyakini boleh membawa suara mereka, mereka akan memberi sokongan kepada calon yang bertanding. Ya. Dr. Izani sudah turun ke lapangan menyelami dan juga mengumpul data-data pengundi dan juga keadaan semasa sentimennya di situ. Kalau kita melihat kepada beberapa faktor, kalau kita sebutkan pertembungan 3 penjuru dan lebih di kebanyakan kawasan 56 DUN ini mungkin akan berlaku 3 penjuru dan lebih pertembungan. Kita juga melihat kepada keadaan kelesuan politik dan juga undi luar yang kita tidak tahu berapa ramai undi pos, adakah ramai mendaftar, adakah ramai akan pulang untuk mengundi pada hari mengundi 12 bulan nanti. Pada pertembungan ini dan juga faktor-faktor yang lain ini, pada pandangan Dr. Izani sendiri, parti mana yang lebih akan mendominasi dalam bentuk keputusan untuk PRN Johor ini? Okay. Berdasarkan saya punya pemerhatian sedikit kajian, sebenarnya apabila berlakunya 3 penjuru, 4 penjuru, akan ada satu pihak yang akan mengambil manfaat lah. Maksudnya mendapat kelebihan. Saya nak bagi satu contoh. Ketika PRN Melaka, 13 kursi yang dimenangi oleh Barisan Nasional, sekiranya Pakatan Harapan dan Perikatan Nasional bersama di undi mereka digabungkan, maka mereka boleh mengalahkan Barisan Nasional. Maksudnya 13 kursi daripada 21 kursi yang dimenangi oleh BN di Melaka, kalau undi Pakatan Harapan digabungkan dengan undi yang dimiliki oleh Perikatan Nasional, maka mereka boleh mengatasi undi yang dimiliki oleh Barisan Nasional. Jadi mungkin kita akan nampak trend ini juga di Johor lah. Bermakna 3 ataupun 4 ataupun 5 penjuru akan ada satu pihak yang akan mendapat benefit lah, manfaat daripada perpecahan undi yang berlaku. Jadi kalaulah berdasarkan, kalau kita melihat trend di Melaka, mungkin Barisan Nasional akan mendapat kelebihan kerana undi telah berpecah kepada Perikatan Nasional, Pakatan Harapan, malah ada kawasan-kawasan yang muda bertanding, PKR bertanding, Parti Bangsa Malaysia bertanding. Jadi kalau melihatkan trend seperti di PRN Melaka, saya nampak Barisan Nasional akan mendapat sedikit kelebihan lah kerana berlakunya perpecahan undi di antara PN, Pakatan Harapan dan juga parti-parti lain yang bertanding. Dr. Izani? Dr. Izani, Ya. melihat daripada 56 DUN dan juga pertarungan antara 8 parti yang bertanding, di mana sebenarnya terletak kerusi-kerusi panas ini kalau dari pemerhatian Dr. Izani sendiri, dan kalau boleh mengapa ia dikategorikan sebagai kerusi panas, dan paling saya kira pertembungan yang paling dinantikan adalah di mana sebenarnya? Okey, saya tambah sikit Dr. Izani. Bukan itu saja, faktor-faktor seperti calon versus calon lama dan juga mungkin heavyweight yang bekas ketua menteri besar dan sebagainya, adakah ini juga memainkan peranan? Bagaimana keadaannya Dr. Izani? Okey, berdasarkan kursi-kursi 56 kursi Dewan Undangan Negeri yang dipertandingkan, saya melihat ada beberapa kursi panas lah. Pertamanya DUN Lakin di mana ada 5 penjuru dan muda telah akan meletakkan calon mereka dan tidak mendapat persefahaman dengan PKR. Jadi DUN Lakin saya kira satu kawasan yang sangat panas lah. Maka di sini kita akan melihat siapakah yang akan dapat menangi DUN Lakin. Dan saya juga tertarik juga dengan DUN Gambir. DUN Gambir ini kawasan tradisi Tan Sri Muhyiddin Yassin. Dan boleh dikatakan ini juga adalah kubu kuatlah bagi Parti Bersatu. Dan Tan Sri Muhyiddin tidak bertanding pada kali ini, meletakkan calon yang baru. Maka di sini juga akan menjadi titik tolak lah kepada masa depan Bersatu
kalau calon bersatu menang di kawasan Gambir ini mungkin akan menggambarkan bahawa pengaruh bersatu itu masih ada di Johor. Tetapi kalau calon bersatu ini kalah, tewas dengan calon-calon yang lain, mungkin ia akan menimbulkan petanda dan juga persoalan teka-teki masa depan bersatu khususnya di Johor. Dan juga di Benot. Di Benot juga adalah kawasan yang saya kira akan menjadi tarikan juga kerana kawasan yang ditandingi oleh Menteri Besar Johor, Dato' Hasmi, dan parti-parti yang bertanding juga tidak kurang meletakkan calon-calon yang hebat. Contohnya parti Perikatan Nasional telah meletakkan calon bertaraf senator. Jadi dan selain pada itu, kursi-kursi yang saya nampak akan panas juga adalah kursi di Maharani, di Tiram, di Puteri Wangsa kerana berlaku 5 pertandingan 5 penjuru. Dan saya juga tidak nafikan memang akan berlakulah pertembungan calon-calon muka baru dan muka lama yang dalam PRN Johor ini. Dan saya kira calon-calon muka baru akan mendapat banyak perhatian dan juga sokongan lah kerana sentimen pengundi-pengundi sekarang ini mahukan muka-muka baru yang boleh diletakkan sebagai pemimpin di dalam kerajaan negeri. Tetapi pada masa yang sama ada jugalah pemimpin-pemimpin senior seperti Datuk Puan Zakashi yang masih lagi diberikan kepercayaan oleh UMNO dan juga Barisan Nasional. Tapi saya lihat ini satu gandingan ataupun satu perkembangan yang menarik lah. Ada muka baru dan ada muka lama. Muka baru ini lebih kepada wajah-wajah yang baru yang akan diperkenalkan yang boleh menjadi dukungan, tetapi muka-muka lama ini juga penting kerana mereka juga ada pengalaman politik, mentadbir dan sebagainya, dan saya kira gabungan calon baru, calon lama ini penting dalam PRN Johor.